Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Sahabat-sahabat semua, bayangkan kalau saya kata kepada Anda yang bahwa selama 5 tahun rakyat Sabah sebenarnya telah hidup dalam ilusi kemajuan. Nah, inilah yang coba diketengahkan oleh kerajaan negeri dengan Pelan Sabah Maju Jaya atau lebih glamour dikenali sebagai SMJ. Tetapi persoalannya, adakah ia benar-benar membawa perubahan atau sekadar kosmetik politik yang indah didengar tetapi kosong dalam pelaksanaan? Hari ini, dalam video kali ini, kita akan membongkar satu demi satu janji manis yang dikatakan sebagai kejayaan besar SMJ, tetapi akhirnya menjadi satu kisah kekecewaan yang mengguris hati rakyat Sabah. Mari kita lihat fakta dahulu. Ketua Menteri Datuk Haji Jinor sering tampil dengan naratif bahwa SMJ adalah pendorong kebangkitan Sabah. Namun bila kita semak data, realitinya amatlah pahit. Laporan Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 kadar kemiskinan di Sabah ialah 19,5%, yang paling tertinggi di Malaysia. Bandingkan dengan Sarawak yang hanya 10,1%. Kalau benar SMJ ini menjadi penawar kepada kemiskinan, kenapa angka ini masih kekal memalukan? Kita pergi kepada budget pula. Tahun 2025, tahun ini, Sarawak membentangkan budget 15,8 bilion ringgit dengan 69% diperuntukkan untuk pembangunan. Sabah hanya 6,7 bilion, dan lebih parah lagi, 81% habis kepada perbelanjaan mengurus. Maksudnya gaji, allowance, operasi harian, bukannya projek untuk rakyat. Yang tinggal untuk pembangunan hanyalah 19%. Macam mana mau maju kalau duit habis hanya untuk menampung pentadbiran? Sedangkan negeri jiran kita, Sarawak, sudah selesa dengan rizab mencecah 41 bilion ringgit dan dijangka melonjak kepada 50 bilion ringgit. Sabah masih terkial-kial dengan rizab 7 hingga 8 bilion ringgit. Persoalannya, kemana hilangnya slogan kebangkitan yang dicanang-canang itu? Kalau pelaburan menjadi kayu ukur, angka lebih mengejutkan. Pada tahun 2023, pelaburan yang diluluskan di Sabah hanyalah 9,1 bilion ringgit berbanding dengan Sarawak yang berjaya menarik 28,6 bilion ringgit. Jurangnya hampir 3 kali ganda. Jadi di mana pelaburan asing yang kononnya masuk berduyun-duyun ke Sabah hasil daripada SMJ? Atau sekadar kertas perjanjian yang tidak pernah direalisasikan? Soal belia pula lebih menyakitkan hati. Kerajaan mendakwa membelanjakan 1,3 bilion ringgit untuk pendidikan dan juga pembangunan belia antara tahun 2021 hinggalah 2024. Tetapi kesannya pengangguran belia masih lagi tinggi. Ramai yang bekerja separuh masa atau terpaksa meninggalkan negeri demi mencari rezeki. Kalau betul ada dana sebegitu besar, kenapa graduan masih tiada pekerjaan tetap? Industri baru mana yang diwujudkan? Apakah dana itu sampai kepada sasaran ataupun hilang entah ke mana dalam perjalanan birokrasi? Inilah masalahnya. Rakyat Sabah tidak diberi kejujuran. Yang mereka dapat hanyalah slogan yang megah, upacara yang gah, dan ucapan manis yang sedap didengar. Tetapi ucapan tidak boleh mengisi perut. Slogan yang hebat pun tidak boleh membayar kita punya bil elektrik. Dan upacara tidak akan membina hospital ataupun sekolah. Rakyat Sabah kini semakin bijak, kawan-kawan. Mereka sudah sadar bahwa janji tanpa bukti itu hanyalah ilusi semata-mata. Apa yang rakyat Sabah tuntut sekarang ialah sebenarnya mudah sekali. Mereka mahukan laporan kemajuan penuh bagi setiap projek SMJ. Mereka mahu hasil audit bebas yang boleh disemak oleh umum. Mereka mahu penyata kewangan terperinci. Setiap sen wang rakyat mesti dijelaskan ke mana perginya. Kalau kerajaan berani, tunjukkanlah semua itu. Tetapi kalau ia terus disembunyikan, bukankah itu pengkhianatan terhadap amanah rakyat? Dan disinilah letaknya persoalan kontroversi yang besar. Apakah Sabah sebenarnya dikhianati oleh janji kosong SMJ?
Kalau kita teliti, SMJ ini bukan sekadar pelan pembangunan tetapi sudah menjadi alat politik. Ia dijajah setiap kali musim perayaan ataupun acara rasmi, seolah-olah ia lambang kemajuan Sabah. Tetapi apabila rakyat meminta bukti, kerajaan tidak mampu buktikan. Jadi apakah benar SMJ ini hanyalah topeng untuk menutup kegagalan pentadbiran, sementara rakyat terus bergelut dengan kemiskinan? Lebih jauh lagi, kita harus bertanya, adakah Sabah sedang dipinggirkan dalam sistem federalisme Malaysia? Coba lihat Sarawak, yang semakin hari semakin kaya hasil daripada kuasa autonomi yang lebih luas dan pengurusan bijak sumber asli mereka. Sabah pula masih menunggu pelaksanaan penuh MA63, masih berunding soal royalti minyak, masih meminta peruntukan tambahan daripada Putrajaya. Sedangkan sejak 1963, negeri ini menyumbang sebegitu banyak hasil kepada negara Malaysia. Jadi, benarkah puncak kegagalan SMJ ini karena kelemahan kepimpinan negeri semata-mata atau sebenarnya karena struktur pusat yang mengekang kuasa Sabah? Menjelang PRU17 nanti, rakyat Sabah pasti akan mengingati semua ini. Mereka tidak mahu lagi ditipu dengan janji-janji yang tidak ada bukti. Mereka mahu pemimpin yang telus, berani, dan benar-benar berkhidmat kepada rakyat, bukan kepada diri sendiri ataupun sekumpulan elit politik. Dan inilah cabaran besar kepada Haji Jinor serta gabungan politiknya. Jika mereka tidak mampu membuktikan keberhasilan SMJ dengan angka dan proyek yang nyata, rakyat mungkin akan menghukum dengan menolak mereka. Tetapi inilah yang membuatkan isu ini benar-benar kontroversi. Apa akan jadi kalau rakyat Sabah mula menolak seluruh kepimpinan sedia ada? Adakah ini akan membuka ruang kepada kebangkitan parti baru? Adakah PRU17 nanti akan menjadi medan paling getir di mana rakyat akhirnya bangkit menuntut accountability penuh? Atau mungkinkah kerajaan pusat sendiri akan campur tangan karena tidak mahu Sabah menjadi terlalu kuat seperti Sarawak? Kita tidak boleh nafikan, naratif Sabah dikhianati ini sedang membara. Setiap kali isu pembangunan, kemiskinan, pelaburan, dan juga pendidikan disentuh, rakyat semakin marah, semakin berang. Mereka melihat jurang dengan Sarawak semakin melebar, walaupun kedua-dua negeri bermula dari titik yang sama sewaktu Malaysia dibentuk. Jadi apakah benar SMJ ini hanyalah satu ilusi yang dijadikan perisai politik? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di belakang tabir, sesuatu yang sengaja tidak diberitahu kepada rakyat? Sahabat-sahabat semua, inilah persoalan yang harus kita pikirkan bersama. Apakah masa depan Sabah akan terus ditentukan oleh janji kosong yang tidak pernah ditepati? Atau rakyat akan bangkit menuntut kebenaran dalam PRU17 nanti? Yang pasti, Sabah tidak boleh terus hidup dengan janji kosong. Masa depan generasi akan datang terlalu berharga untuk digadaikan dengan slogan politik. Dan sebelum saya akhiri perbincangan kita pada video kali ini, saya mahu tinggalkan satu persoalan besar kepada Anda semua. Kalau Sarawak boleh melonjak dengan reserve berpuluhan bilion, kenapa Sabah yang kaya dengan sumber asli masih lagi miskin dan ketinggalan? Adakah salah pada kepimpinan negeri? Atau sebenarnya ada tangan besar yang sengaja mahu Sabah kekal lemah? Inilah bahan renungan kita pada video kali ini. Sabah sudah cukup lama dipermainkan. Rakyat berhak menuntut jawaban, berhak menuntut kejujuran, dan berhak menuntut perubahan. Jangan kita biarkan masa depan negeri ini terus dijual dengan harga janji kosong. Jadi apakah pendapat Anda, rekan-rekan semua? Adakah Sabah sebenarnya dikhianati oleh SMJ? Adakah PRU17 nanti akan menjadi titik perubahan terbesar dalam sejarah negeri ini? Saya mahu dengar pendapat Anda di ruangan komen. Jangan diam, sebab suara rakyatlah yang akan menentukan masa depan Sabah. Jika Anda rasa isu ini penting, tekan like, share kepada rakan-rakan yang lain, dan jangan lupa subscribe untuk kita terus bongkar kebenaran yang jarang diperkatakan. Kita bukan mahu fitnah, kawan-kawan. Jangan sesekali fitnah. Kita hanya mahu jawaban. Dan percayalah, kebenaran itu tidak boleh disembunyikan selama-lamanya. Sabah berhak pada kebenaran, dan bukan hanya janji manis yang kosong.
Dan Sabah berhak menentukan bila tiba masanya siapa yang layak memimpin dengan jujur. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Sekian semua, terima kasih.